Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia sekali lagi. Dan semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini untuk hari ini, anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlalu serius sebab cerita ni just cerita untuk menghiburkan. Tak payahlah marah-marah. Bergembira je lah. Kalau rasa minat, dengar. Kalau rasa tak suka, tak boleh nak buat apa lah kan. Jadi, okey. Jadi pada anda semua, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki dan berikan kesihatan yang baik kepada kita semua dan pemudahkan segala urusan kita. Amin. Di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita. Dan tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama dengan tajuk Grab. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulakan. Okey, cerita yang pertama dia kenaan dengan cerita seorang kakak ni yang bernama Rose. Dia adalah seorang pemandu Grab. Jadi tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Jadi Rose adalah seorang wanita yang kuat semangat. Masih bujang, berumur awal 40-an, berpewadakan sedikit kasar tapi masih ada kelembutan dan kewanitaannya. Rose tinggal bersama makciknya sejak kecil lagi, tapi Rose tidak lupa akan ibunya yang melahirkannya ke dunia. Rose amat gigih mencari rezeki untuk diri sendiri, juga untuk menyara makcik dan ibunya. Dengan pelajaran yang tidak setinggi mana, hanya pekerjaan pemandu Grab lah menjadi pilihannya. Jadi dah dapat gaji pun agak okey sikit lah. Kalau dalam keadaan tertekan pun susah nak cari kerja kan, ini yang paling senang nak dapat. Janji ada kereta, ada lesen, boleh dapat. Okey, boleh buat. Jadi pekerjaannya itu majoriti dikuasai oleh kaum lelaki. Tetapi Rose tidak pernah patah semangat untuk terus bersaing secara sihat untuk mencari rezeki yang halal, insya-Allah. Setiap hari Rose membawa penumpang, tidak kira lelaki ke perempuan ke, dia memang bawa je, dia tak kira jauh ke dekat ke, dia tidak hiraukan selagi daya dia terus berusaha. Dan sebagai pemandu Grab wanita, berbagai cabaran yang dia telah lalui. Yalah, kalau pemandu wanita memang macam-macam lah, kena kacau lah, kena itulah. Ada penumpang lelaki yang ingin mengambil kesempatan, jadi macam-macam. Namun untuk itu semua dapatlah diatasi oleh Rose ni, sebab dia ni pun boleh tahan jugalah, tough punya orang lah tanpa perlu bertegang urat dengan penumpang. Dan personality Rose ni yang pandai mengambil hati dan juga adalah salah satu tarikan buatnya. Rata-rata penumpang yang pernah mendapat ataupun menggunakan khidmat Kak Rose ni, bawa Grab ni, semua berpuas hati. Pemanduannya yang cekap, dia pun ramah, orang pun senang sukalah dengan tu. Janji kereta bersih, pemanduan okey, tak ada buat yang bukan-bukan, okey lah. So keramahannya juga disenangi oleh pelanggan. Rata-rata penumpang akan memanggil dan tidak serik menggunakan khidmat Grab dia. Jadi tiba-tiba kau jangan ke kawasan tu kalau lewat petang, apatah lagi malam. Jalan tu memang ramai yang dah terkena. Rose terdengar rakan-rakan sekerjanya berbual semasa makan tengah hari. Rose juga turut terpanggil untuk mengetahui lebih lanjut tentang perbualan itu. Jadi dia pun mulalah curious lah, apa benda yang kau sembang ni. Assalamualaikum. Rancaknya berbual pasal topik apa ni? Rose pun memulakan pertanyaannya. Ni pasal jalan Bukit Batok lah, yang nak ke kampung Siamang tu lah. Memang keras panjang jalan tu, ramai yang dah kena tau. Hati-hati kalau kau bawa penumpang ke situ. Panjang lebar Pak Mat, orang lama di antara mereka tu, memberitahu di samping memberi nasihat pada yang lain. Dan sepanjang minggu itu, Rose memandu Grab seperti biasa. Disebabkan waktu tu musim tengkujuh, perkhidmatan Grabnya tidak selancar seperti hari-hari biasa. Mungkin pendapatan kurang lah, musim hujan kan. Kerana itu Rose terpaksa bekerja lebih masa untuk mendapat target yang diinginkan. Kadang-kadang sehingga tengah malam dia masih mengambil penumpang. Jadi sampai ke malam ambil penumpang. Ni berani tak berani lah. Ada orang dia buat siang je, ada orang buat sampai belah malam. Ni dia buat siang sampai ke malam. Jadi Rose tidak kisah tentang itu, asalkan dia masih mampu untuk mencari rezeki yang halal.
Jadi petang itu Rose mendapat tempahan bahawa ada penumpang dari Bukit Batok ingin ke Kampung Siamang. Sememang dari Bukit Batok ke Kampung Siamang akan mengambil masa sekitar 1.5 jam nak ke sana lah. Rose pun tekan accept button dan bersetuju untuk mengambil penumpang tu dari Bukit Batok ke Kampung Siamang. Jadi memandangkan jam di dashboard kereta tu dah menunjuk pukul 3.20 petang, masih awal lagi untuk Rose. Jadi Rose pun menuju ke destinasinya. Sesampai di hadapan rumah yang sederhana besar tu, Rose memberhentikan kenderaannya. Okey, Rose pun parking kat depan tu. Jadi Rose pun terus telefon customer. So dia pun memberitahukan ketibaannya di hadapan rumah. Dia pun dah sampai, dia pun beritahu lah. Kemudian dia terlihat seorang wanita keluar dengan berpayung hitam. Sementara itu, waktu itu hujan masih turun agak lebat. Wanita itu berjalan perlahan-lahan menuju ke kenderaan Rose. Wanita itu masuk ke dalam, kemudian duduk di tempat duduk yang paling belakang. Jelas di mata Rose, seorang wanita Cina berbaju hijau. Wanita itu mungkin usianya dalam awal 30-an dan lebih muda daripada Rose sendiri. Rambutnya disanggul rapi, memperlihatkan leher yang jinjang. Rupa wanita tu amat manis. Sekali tidak seperti kaum Tionghoa yang rata-rata bermata sepet. Wanita itu bermata besar dan bunda. Memang cantik lah kalau macam tu kan. Dalam kulit putih, menjadikan wanita itu lebih manis lagi dengan hidung yang sedikit mancung dan kecil. Kulit wanita tu juga putih kemerah-merahan. Lepas tu Rose ni pun tanyalah, hello cik, nak ke Kampung Siamang kan? Rose bertanya untuk memastikan lokasi yang ingin dituju oleh penumpangnya. Ya, saya nak ke Kampung Siamang, kata perempuan tu lah. So wanita itu menjawab ringkas. Hujan yang semakin lebat membataskan penglihatan. So Rose terpaksa memandu perlahan the drive dengan berhati-hati lah sebab hujan. Keselamatan penumpang adalah tanggungjawabnya. Jadi dia kena bawa hati-hati kan. Jadi tak kira tak dia, kita pun sama, kalau hujan memang kena bawa pelan-pelan Okey, Rose pun buka radio untuk memecah kesunyian lah. Jadi suasana awkward tu dia hilang lah sikit kalau ada radio kan. Dia pun tanya perempuan tu, sudah lama you bawa Grab? Tiba-tiba wanita itu pun bertanya, seakan-akan tersentak dari lamunan. Rose gugup sebentar. Sudah lebih kurang 3 tahun cik. Rose menjawab gugup seketika. Kamu tidak kekokkah bersaing dengan lelaki? Perempuan tu tanyalah. Tidak sama sekali. Malah saya rasa lebih selesa bekerja begini. Sememangnya Rose amat selesa dengan pekerjaannya. Nama saya Lilian. Panggil saja Lily. Wanita itu memperkenalkan dirinya. Dia memberitahu bahawa dia baru saja sampai dari Johor Bahru 2 hari lepas. Dia singgah ke rumah kawannya di Bukit Batok kerana ingin menghadiri percutian keluarganya di resort damai yang terletak di Kampung Siamang. Sememangnya wanita itu juga agak peramah orangnya, dan Rose pun rasa happy lah, senang dengan orang tu, senang bercakap kan. Jadi dia pun layan lah berbual. Jadi sepanjang perjalanan berbagai topik yang mereka berbualkan. Sesampai di Kampung Siamang, wanita itu meminta Rose menghantarnya terus ke resort. Jadi dalam jalan sepanjang menuju ke resort tu amat sempit sekali. Hanya boleh dilalui oleh dan boleh memuatkan sebuah kenderaan. Jadi jalannya untuk satu kereta je lah. Di kiri jalan dipenuhi dengan pokok getah dan di kanan jalan dipenuhi dengan pokok kelapa sawit. Untuk ke resort tersebut harus melalui bukit yang bertanah merah. Rose merasa bimbang jika kenderaannya tidak lepas untuk ke atas. Tapi wanita itu meyakinkan bahawa saudara maranya telah pun berada di atas puncak bukit di mana terletaknya resort itu. Hendak ke tak nak pun Rose terpaksa untuk meneruskan perjalanan ke puncak bukit sebab dah ambil kan. So di pertengahan jalan terlihat seorang wanita yang berjalan seorang diri di tepi kebun sawit. So Rose pun memberhentikan kenderaannya. Tingkap pun dibuka. Assalamualaikum, boleh tumpang tanya tak? Ya saya, ada apa ya? Akak nak ke mana? Wanita itu tanpa menjawab salam. Jadi dia pun jawablah. Wanita itu pada anggapan Rose adalah pekerja resort terbabit berdasarkan uniform yang dipakainya. Saya nak ke resort di atas bukit ni. Macam mana kereta ni boleh lepas ke naik ke atas tu? Rose tanya ringkas. Boleh. Bolehkah akak naik di atas tu? Terang pekerja resort tersebut. Dan sememangnya sepanjang perjalanan naik ke atas bukit tersebut, Rose tidak melihat walaupun satu biji kereta dan kesan tayar kenderaan.
Ini adalah amat mustahil di atas tanah merah yang berlumpur dan tidak berturap. Becak selepas hujan, takkanlah tak ada nampak satu kesan tayar pun. Kalau misal kata atas tu memang ada kereta naik kan, mesti ada kesan tayar. Jadi jika seperti kata Lilian, sanak saudaranya telah pun berada di atas resort sana. Lilian pun beritahu tadi yang passenger tadi lah, kata ada sanak saudara dia dah sampai atas. Macam mana pula tak ada tayar kereta punya track, macam mana boleh dah sampai atas kan? Jadi dia orang menggunakan pancuan 4 roda, katanya Lilian lah yang saudara mara dia ni. Jadi tak ada satu pun kesan tayar. Rose berpaling kembali kepada pekerja resort tadi kerana ingin bertanya lebih lanjut. Tetapi pekerja itu telah pun tiada di tempatnya berdiri tadi. Rose terus memandu ke puncak bukit menuju ke resort dengan susah payah dan akhirnya kenderaan sampai juga ke puncak. Di atas sana kawasannya rata dan sedikit gelap, dilindungi pokok-pokok. Rose melihat banyak kenderaan yang diletak di hadapan resort tu. Walaupun kenderaan terlihat banyak di situ, tapi ada satu kesan tayar, tapi tak ada satu pun kesan tayar. Itu yang pelik tu. Jadi resort itu juga kelihatan tidak berpenghuni. Suasana dekat resort tu senyap, sunyi. Jadi resort tu macam sudah lama tak terjaga, dengan lumut yang hijau, dinding dia dah berlumut-lumut kan. Jadi Rose seolah-olah terpukau dan terpegun dengan suasana itu. Terima kasih sudah hantar saya sini. Saya amat hargailah awak susah-susah hantar saya sini. Bila masa Lilian keluar dari kenderaan, Rose pun tak perasan. Tiba-tiba je dah cakap terima kasih kan. Tahu-tahu sudah ada di tepi tingkap pemandu. Sama-sama Cik Lilian masuklah dulu ke resort kerana hari pun dah hampir gelap. Rose masih ingin memastikan keselamatan penumpangnya tadi. Jadi tidak mengapa sebentar lagi lah saya masuk. Awak pergilah dulu, saya ingin lihat awak pergi dengan selamat, kata Lilian tu lah. Berhati-hati ya, awak seorang yang baik hati, Lilian berkata sambil tersenyum dan melambaikan tangan. Jadi perjalanan Rose untuk turun ke bawah amat lancar sekali. Tidak seperti permulaan tadi. Masih di jalan besar, cuaca masih cerah, terang benderang walaupun hujan masih renyai-renyai. Jam di dashboard menunjukkan angka pukul 4. Tidak berpuas hati, Rose melihat jam di pergelangan tangan dia. Angka yang sama iaitu 4 membuatkan Rose rasa bingung. Tak mungkinlah jam baru 4 petang. Perjalanan dari Bukit Batok ke Kampung Siamang memakan masa 1.5 jam. Sementara jalan menuju ke balik resort terletak di puncak itu amat mencabar sekali. Jadi sepanjang perjalanan ke pulang tu, Rose sentiasa terfikir peristiwa yang baru dilaluinya. Rose menghubungi sahabatnya dan menceritakan semula pengalaman dia yang tadi dilalui tadi. Sahabat Rose tu pun bertanya, mungkinkah Rose telah diuji oleh makhluk halus yang menghuni puncak bukit itu. Sememangnya di atas bukit itu ada sebuah resort yang telah lama ditinggalkan, kira-kira 70 tahun lalu. Resort itu ditinggalkan kerana satu tragedi berdarah. 70 tahun yang dulu, seorang perempuan Cina yang amat cantik telah berkahwin dengan seorang lelaki Inggeris. Lelaki Inggeris itu telah membina sebuah resort yang besar di atas bukit itu. Namun kerana hasad, dengki dan cemburu, lelaki Inggeris itu telah pun mati dibunuh. Isterinya pula telah diperkosa beramai-ramai sebelum dibunuh dengan kejam. Wow. Sejak itu juga, resort itu ditinggalkan sepi tanpa penghuni. Malah ramai yang mendakwa terserempak dengan wanita Cina cantik minta dihantar ke puncak bukit tersebut. Dan kebanyakan mereka yang menghantar wanita Cina itu ke puncak tidak akan bertemu jalan keluar dan sesat berhari-hari dekat atas tu. Namun mungkin Rose ni bernasib baiklah, tidak diapa-apakan, dan mungkin Rose seorang yang baik hati juga, ikhlas membantu sesiapa saja. Sesungguhnya perbuatan baik akan dibalas baik. Jadi tamatlah cerita yang pertama ni. Jadi cerita dia ni pada saya ialah mungkinlah dia ni selamat sebab hati Kak Rose ni baik. Tak ada niat yang bukan-bukan. Sebab kebanyakan cerita yang saya dengar berkenaan dengan makhluk-makhluk yang beginilah bila mana kau ada niat tak baik. Contohlah you bawa Grab and then suddenly tengah malam you dapat satu passenger cantik kan, and then cantik lepas tu seksi, contoh kan, cantik seksi and then peramah pula kan. Jadi you tak nanti kan, kalau you ada niat
tak baik, contoh you ada niat buat bukan-bukan pada dia kan, itu yang you akan kena kacau. Tapi kalau you tak ada niat apa-apa dan you berniat baik saja, insya-Allah tak kena kacau. Itu yang saya selalu dengar lah macam tu. Okey, tanpa banyak membuang masa, kita teruskan pada kisah seram Malaysia yang kedua. Tajuk yang kedua ni, tajuk dia adalah Grab pada waktu malam, tengah-tengah malam. Dalam menempuh alam masa kini yang penuh dengan pancaroba, Hafiz ni cuba menambah pendapatan sehariannya dengan mendaftarkan diri menjadi pemandu Grab. Jadi yang ini samalah. Dulu saya waktu PKP dulu, selepas PKP lah, tak ada kerja, tak ada apa. Sebelum saya bekerja sebagai seorang driver lori tangki minyak ni, saya kerja bawa Grab. Terpaksalah, Grab, InDriver, apa benda semua, segala yang ada, segala-gala jenis kerja saya buat kan. Habis nak survive. Kalau tak boleh, macam mana nak survive kan. So itulah, sama dengan cerita yang Hafiz ni, cuba menambah pendapatan dia dengan buat kerja Grab ni. So ini adalah sedikit titik-titik pengalaman awalnya sebagai seorang pemandu Grab. Dan pada suatu hari, Hafiz mengambil trip Grabnya di sekitar Johor Bahru. Ni kat Johor Bahru. Hafiz menyelesaikan trip Grabnya sekitar jam 12 malam. Agak lewat rasanya. Jadi Hafiz tanpa membuang masa, dia pun bergegas pulang ke rumahnya di Mount Austin. Yalah, waktu pun dah malam, dah habis trip semua, balik. Apalagi ciao. Seperti biasa, jalan yang perlu dia lalui adalah highway Pasir Gudang. Mungkin masa itu santai barangkali ketika itu. Sambil memandu pulang, Hafiz mengaktifkan servis Grabnya kembali saja-saja je lah, biasalah tu. Sambil memandu dan menikmati cuaca malam, tiba-tiba ada notifikasi muncul di paparan Maya Scream Grab. Oh, rezeki ni, kata dia kan. Dah alang-alang nak balik ni, ada juga orang nak order Grab. Betah hati Hafiz sambil menguntum senyuman. Yelah, siapa tak happy? Nak balik pun dapat order baik kan. Tanpa berfikir 2-3 kali, order pelanggan itu pun Hafiz terima. Pada hemat Hafiz, mungkin pelanggan ini mahu menggunakan khidmatnya secara sehala. Maksudnya dia pun nak ke sana, ke Mount Austin, penumpang ni pun nak ke sana lah. Jadi sekali jalan boleh untung, boleh balik kan. Sambil memandu pulang, bolehlah dia menghantar pelanggan sekali. Setelah bersetuju menerima order tersebut pada paparan aplikasi tu, barulah Hafiz tahu yang akan lokasi yang perlu dituju. Lokasinya sekitar stesen minyak Shell dan satu syarikat pemotoran yang betul-betul di highway Pasir Gudang. Senang dan mudahlah pada sangkaan Hafiz. Hafiz memandu tanpa rasa menatang minyak yang penuh. Setelah sampai di lokasi tersebut, Hafiz mulai rasa pening. Hafiz rasa berpusing-pusing beberapa kali. Berpusing-pusing di sekitar Shell tapi dia tidak menjumpai pin lokasi yang pelanggan ditandakan. Setelah melihat kawasan sekitar, barulah Hafiz perasan bahawa di antara stesen minyak Shell tersebut dan syarikat jual kereta tadi tu, adanya satu lorong kecil yang bersait lebar sebiji kereta je boleh masuk tengah-tengah tu. Kiri dan kanan semak dan hutan. Yang paling menarik ialah jalan kecil tersebut adalah seperti noda hitam pekat. Gelap, memang gelap gelita lah, pitch black orang kata kan. Pasang putih pula kan. Tak ada lampu, sangat-sangat gelap seperti menuju ke dalam hutan. So Hafiz termenung. Apakah dia nak teruskan ke tak ni kan? Lain macam jalan ni. Aku nak teruskan ke tak teruskan? Nak teruskan ke tak teruskan? Jadi atau tidak. Setelah berfikir sejenak, halang-halang dah sampai kan. Gedah je lah Hafiz kata kan. Jadi sambil Hafiz memandu perlahan, keadaan sunyi, sepi, bercampur gelap dan kiri kanan hutan yang sudah ditenggelami hening malam tu, Hafiz pun memandu perlahan. Betul ke customer ni? Jalan kecil macam ni dalam hutan pula tu. Gelap na'udzubillah. Getus hati Hafiz. Matanya melilau ke kiri, ke kanan kan. Hanya lampu keretanya saja yang menyinari hamparan di hadapan. Tiba-tiba sudah, minyak tinggal satu bar ni. Dari tadi aku mandu ni tak nampak apa pun kat depan ni.
lorong dah lah kecil, aku nak reverse kereta ni tak boleh. Mana kau nak pin, manalah kalau pin lokasi ni membebel, membebel seorang-seorang lah. Sama lah kalau kita pun cari siapa pernah buat, dia tahulah perasaan macam mana kan. So dia nak reverse kereta pun tak dapat sebab kerana jalan di belakang terlalu gelap, tak nampak nak reverse, nak buat U-turn pun tak boleh, jalan satu lorong. Jadi nak tak nak memang terus je lah ke depan. Lampu kereta belakang dia tidak cukup untuk menerangi kalau dia nak reverse. So manakala kiri dan kanan juga sangat gelap, risau juga jika dia reverse. Dibuatnya ada longkang ke, ada jurang ke, memang menempah lah sangat kata dia kan. Namun Hafiz gagahi juga menekan pedal minyak perlahan-lahan. Dan tiba-tiba dari jarak beberapa meter ada satu tiang lampu tidak jauh di hadapan. Jadi Hafiz pun mulalah rasa lega kerana kat situ adalah ruang untuk Hafiz untuk buat patah balik sebab ada tiang lampu kat situ kan. Dan secara mengejut Hafiz menekan pedal brake. Terkejut, na'udzubillah min zalik kata dia. Mengucap panjang Hafiz kerana di bawah tiang lampu yang di belakangnya tu hutan, ada tangan melambai-lambai dari jauh. Jadi Hafiz pun terkedu. Kereta masih berhenti di situ. Diamatinya dengan teliti objek yang melambai-lambai tersebut. Risau juga bimbang makhluk Allah yang tidak diundang kan. Setelah lama memati, orang ke bukan. Tangan yang melambai-lambai tadi tu memegang handphone. Jadi yakinlah ni mesti orang. Kalau hantu dia tak pegang handphone, dia pegang rambut itu kan. Jadi kembali yakin bahawa itu adalah manusia. Kus banget kata dia. Rupa-rupanya itu dua orang pelanggan yang berbangsa Bangladesh yang sedang menunggu Hafiz. Hafiz tambah berlengah lagi, terus mengambil penumpangnya sambil menyumpah dalam hati, kau buat apa dalam hutan ni mana on, kata dia kan. Setelah bertanya kepada penumpang tersebut tu, rupa-rupanya mereka datang ke situ kerana menziarahi rakan mereka di tapak pembinaan berdekatan. Ya memang, yang ini memang saya pun pernah masuk tak mana-mana arah tu, ada bangla kat situ kan. So kerana sudah larut malam, mereka rasa takut nak jalan kaki nak keluar jalan tu lah. Jadi diorang pun tunggu Grab untuk mengambil mereka di situ sebab takut nak keluar, jalan tu terlalu gelap. Okey, baiklah, tamatlah penyiksaan yang pertama. Seterusnya sesi menghantar mereka pulang. Kemana agaknya ya? Okey, ini adalah satu lagi mimpi buruk. Mereka mahu pulang ke Gelang Patah. Itu adalah sekitar 40 km daripada tempat yang dia ambil tadi. Aduh, ya Allah, Hafiz sedikit kusut lah kan. Dah lah jauh, kena masuk tol. Dan paling tak best, nak perlu berpatah balik sebab dia punya rumah ni kat Monostin dengan Pasir Gudang tu antara utara dengan barat. Dia macam kiri dengan kanan, jauh lah, memang jauh. So tak perlulah berpatah balik. Jadi okey, kena masuk tol. Yang paling tak best, perlu berpatah balik dari haluan highway Pasir Gudang tadi. Jadi maka hilanglah dongeng-dongeng mengambil pelanggan sambil pulang ke rumah tadi kan. Dia kata dapat pelanggan ni terus on the way balik rumah sekali, bagus kan. So disebabkan Hafiz memikirkan kos top up petrol dan kos tol nanti, Hafiz terpaksa mengambil extra kos dari pelanggan sebanyak RM3. RM3 dia. Dan setelah dia bersetujui, Hafiz memandu untuk menuju ke Gelang Patah telah sekali lagi mimpi ngeri terpaksa dihadapi. Laluan yang sama seperti laluan tadi terpaksa dihadapi. Jalan kecil, tidak bertar, hanya berhamparkan tanah merah, kiri dan kanan hutan. Dan ya, gelap tu memang dah termaktub kat situ. Dan paling ironiknya, signal petrol Hafiz yang sudah menyala merah. Alamak, minyak dah habis lah maksudnya kan. Dah ada sign keluar kan. So Hafiz pun nekat. Selesai hantar mamat dua orang ni, dia akan singgah untuk mengisi petrol. Memang nasib kau lah labu, wahai Hafiz. Keadaan sama seperti tadi. Jadi Hafiz memandu perlahan-perlahan di dalam kegelapan malam di tengah-tengah hutan. So Hafiz makin buntu kerana dia memandu dah jauh sampai ke dalam. Dan akhirnya Hafiz sampai di simpang 3. Penumpang tadi pun menunjukkan arah yang perlu dilaluinya. Perasaan was-was Hafiz cukup menebal waktu tu. Yelah, dia seorang, tu bangla tu dua orang. Kau kena rompak ke kena apa, manalah tahu dua orang mamat ni nak merompak ke kan, kata dia. Nasib baik penumpangnya tu meyakinkan bahawa mereka memang ada rumah dalam sana. Tak adalah itu hutan ke apa kan. Ada kes babe, jadi yang kena rompak tiba-tiba kena bunuh pun ada driver Grab
Akhirnya mereka bertiga sampai di satu lokasi yang di mana wujudnya satu rumah flat. So weird. Hafiz bertanya kepada mereka, di mana stesen minyak berdekatan? Abang jangan risau. Abang jalan, dah macam jauh lah kan. Abang patah balik jalan tadi, kemudian tanpa nanti abang akan jumpa highway. Nanti abang jumpa stesen minyak. Abang jangan takut ya. Kami bukan hantu. Begitulah sedikit info yang mereka sampaikan pada Hafiz. Jadi jam dah pun menunjukkan pukul 1:30 pagi. Hafiz tanpa melengah-lengah lagi, dia pun meneruskan pemanduannya untuk pulang. Namun malang apakah yang akan menimpa? Jalan yang dicarinya tidak dijumpai tau guys. Jalan kecil tu disorotnya bertemankan gelap pagi hutan tu. Aduh sudah. Mana pula jalan yang Mamat tadi tu cakap? Minyak kereta aku ni dah nyawa-nyawa ikan dah ni kan. Kiri kanan jalan ni dah hutan tu. Memang dari tadi sama lah kan. Depan belakang gelap yang amat. Ya Allah, kemana pula aku kali ni? So Hafiz mengambil keputusan untuk membuka Waze, walaupun dia tahu line tidak berapa memberangsangkan dekat situ dalam hutan. Memang kadang-kadang line pun memang tak ada lah. So Hafiz pun buka Waze dan menaik stesen minyak di Gelang Patah. Waze mengambil sedikit masa untuk searching the route. Tiba-tiba muncul paparan di skrin handphonenya dan ada tanda stesen minyak di berdekatan. Namun route yang diberikan oleh Waze cukup membantutkan. Laluan jalan Waze yang berwarna biru itu seolah-olah membentuk nombor 8. Tetapi bertindih-tindih. Seolah-olah jalannya itu berpusing, bertingkat-tingkat. Aduh, kata Hafiz, bala apa pula lah ni? Melupakan Waze tanpa disedari, Hafiz melepasi satu roundabout kecil di tengah-tengah hutan belantara tersebut. Hafiz meneruskan perjalanannya dengan yakin akan menjumpai apa yang dicarinya, highway dan stesen minyak, sebab minyak dah nak habis kan. So, namun segala usaha ni bagai hampa belaka. Perjalanannya makin jauh ke dalam. Dan paling menggembirakan hatinya ketika itu ialah line telefon out. What? Memang baguslah. Memang bagus sangat. Minyak kereta dah nak kering. Aku seorang-seorang dalam hutan. Tak kat mana ni. Line telefon out terus. Tak ada E dia tulis. Jam pula dah lebih pukul 1 pagi. Bagus. Padan muka aku, kata Hafiz sendirian sambil meneruskan perjalanan yang semakin jauh ke dalam. Sayup-sayup nun di sana, tiba-tiba di sudut pandang hadapan wujudnya warung sate. Entah dari mana warung sate ni datang kan. What in the world? Dan suddenly inside dalam hutan ni boleh ada warung sate. Macam ni pula time dah pukul 1 ni ada pula warung sate kat situ. Adalah sekitar 4 orang yang berada di warung tersebut. Seorang membakar sate, seorang membasuh air, manakala 2 orang lagi adalah pelanggan yang sedang menjamah hidangan di sana. So semua lelaki berpakaian seperti biasa. Dalam keadaan ragu-ragu, terkejut dan sedikit gemetar, Hafiz memberanikan diri untuk berhenti bertanya. Assalamualaikum bang. Saya sesat ni bang. Boleh ke saya tahu kat mana jalan nak ke highway dan stesen minyak? Oh, nak ke highway boleh. Adik kena patah balik. Patah balik. Tinggal adik jumpa roundabout kecil. Dekat situ ada satu sempang 4 kan. Adik ambil laluan ke kiri. Adik terus je sampai adik jumpa jembatan. Dekat jembatan tu nanti adik berhenti. Kemudian adik kena turun ke bawah jalan kaki. Dan jangan lupa bawa botol. Sebab dekat jembatan tu, dekat bawah jembatan tu ada stesen minyak. Habis dengar dan mengamati arahan yang diberikan tadi tu, dicuba ingat kan, fokus betul ni kan, kata-kata abang tersebut. Jadi baiklah, kalau begitu saya jalan dulu bang. Lagipun dah lewat sangat dah ni bang. Terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak bang. Sebab dia pun rasa gembira juga. Hafiz pun meninggalkan warung sate pelik tu tanpa banyak soal. Dipandunya kereta perlahan-lahan menyusuri jalan kecil di hutan itu. Rasa tidak sedap hati mula menerpa dan minda mula bermain teka-teki. Apa betul ke arahan abang tadi? Hafiz tidak menunggu lama, lantas meneruskan perjalanan sehingga ke roundabout tadi.
Dia memberhentikan keretanya di situ. Diamatinya 3 laluan di kiri dan kanan dan hadapannya tu, jika tadi dia dari laluan sebelah kanan, lantas terus menerusi jalan ni dan membawanya ke warung sate, manakala abang warung sate tu memberitahu dia untuk mengambilkan ke laluan kiri, untuk sampai ke stesen minyak. Jadi sekarang ni, antara keempat-empat laluan tadi, dia cuma punya 2 pilihan, sama ada nak ke kiri atau mengambil jalan terus di hadapannya. Setelah berkira-kira, Hafiz membuat keputusan untuk mengikut arahan abang tadi lah, maksudnya belok kiri lah. So Hafiz pun memasuki lorong kiri dan meletakkan harapan yang tinggi untuk menemui jalan keluar. So, dia pun berjalan, jalan. Dah 15 minit ni. 15 minit pun berlalu, Hafiz dah mula menggelabah dah ni. Betul ke ni? Mana jabatan? Tak ada pun. Kena kencing aku ni kan. Betul ke je dah abang ni? Pelik. Dan rasa beban tak sedap hati menyelubungi hati Hafiz. Hafiz menarik nafas perlahan-lahan lalu memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jika ini adalah ujian dan dugaanmu ya Allah, aku reda ya Allah, kebantulah aku ya Allah. Dia telah memilih untuk berpatah balik, dan harapan untuk jumpa balik roundabout tadi, janganlah dia bawa aku sesat lagi, kata dia. Alhamdulillah, akhirnya jumpa juga roundabout tadi. Tinggal satu lorong saja yang belum dicuba Hafiz, dan kali ini dia memang tawakal. Dengan minyak yang dah nak habis, dengan jalan yang gelap gelita, nak tak nak, memang ni lah satu je. So kena ambil jalan yang terus tadi. So dia pun terus. So tanpa berlengah masa, Hafiz tu meneruskan perjalanannya dengan tekad menyelusuri lorong tersebut. Disusurinya jalan tu perlahan-lahan, yakin inilah cubaan tak akhirnya untuk keluar dari kawasan tersebut. Hafiz meneruskan perjalanan sehinggalah dia ternampak sesuatu. Dia tulis kat situ, Globe Arca Kelang Patah. Ya, Hafiz kenal akan Globe Arca tersebut yang sememangnya dibina di tepi jalan besar. Dia meneruskan perjalanan dan Alhamdulillah, akhirnya dia berjaya menemui jalan highway. Dan Alhamdulillah, syukur dipanjatkan ke hadrat ilahi, tanpa berlengah masa dia terus ke stesen minyak berdekatan untuk mengisi minyak. Mata Hafiz pun menjeling ke belakang dan melihat kembali jalan yang dilaluinya sebentar tadi. Satu saja yang dia nampak, hutan belantara yang bermadahkan kegelapan. Terfikir dia 2 kali Hafiz akan arahan abang sate tadi. Ada ke jambatan di Gelang Patah yang menyeberangi highway, yang mana adanya stesen minyak di bahagian bawah? Kalau korang tahu, tak tahulah, saya pun tak tahu. Selepas kejadian tersebut, Hafiz nekat untuk tidak mengambil trip Grabnya lagi selepas jam 12 malam. Jadi berakhirlah cerita kisah seorang Hafiz ataupun seorang pemandu Grab yang bernama Hafiz yang telah diuji sebegini ya. Sebab benda-benda macam ni kadang-kadang kita kena uji tau. Kadang-kadang saya pernah juga dulu waktu saya pernah bawa Grab dulu, bawa nak ambil Bangla ni, ya Allah, dia punya jalan cakap engkau sanggup tak sanggup lah, nak ambil tak nak. Itu siang hari tau, sebab saya buat siang je dulu. Kalau malam hari macam ni lah agaknya cerita dia. Jadi tanpa membazirkan masa lagi, kita teruskan dengan cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga dan yang terakhir untuk anda semua pada kali ini, tajuk dia ialah kisah seram pemandu Grab. Dan sama juga tajuk dia macam dua cerita yang awal tadi. Okey, cerita ni adalah pengalaman benar kawan kepada suami aku. Aku panggil dia, nama dia Abang Tom, bukan nama sebenar ya. Dia pun buat Grab car juga. Dia selalu lepak dengan suami aku masa dia orang keluar cari rezeki. Aku dalam kisah ni adalah Abang Tom ni lah ya. So aku bahasakan diri dia, aku ni Abang Tom. So satu malam dekat area Puchong, aku baru lepas dropkan seorang rider
penumpang lah. Maka aku pun berehat sebentar dalam kereta. Sebelum tu aku beritahu aku bawa kereta Nissan X-Trail version baru punya. So maka harga booking yang aku dapat pun lebih sedikit daripada harga kereta sedan biasa. Tengah aku ralit baca WhatsApp group dan update info location aku, tiba-tiba apps driver aku masuk request. Aku tak sempat nak klik button accept pun, tapi terus masuk job tu dalam apps aku. So aku gerak ambil rider baru ni. Aku pun terus drive ikut Waze ke tempat pick up rider ni. Aku lalu satu jalan dalam kawasan perumahan, tapi dah sampai hujung jalan dan hujung jalan tu taman ni ada tapak kubur Aku dah tak sedar hati lah. Jiwa ni dah rasa alamak, betul ke tak betul jalan ni kan? Tapi kena jalan terus dan aku baru perasan dah sampai kawasan kubur. Dekat pagar masuk kubur ni ada satu pondok dengan lampu yang cahaya yang suram, romantik. Macam ni lah romantik So aku tengok ada seorang perempuan di bawah cahaya pondok tersebut ni. Terus dia pandang ke kereta aku dan dia duduk di belakang. Dia datang, dia pun buka pintu belakang, dia pun duduk kat belakang. So aku tanya rider ni, "Cik nak ke mana ni?" Tapi suara dia halus je dan hampir-hampir aku tak dengar. Kemudian aku, dah tak dengar situ, kat apps kan ada kan. Kemudian aku ikut laluan Waze ke destinasi yang dia nak pergilah. Jarak perjalanan tu dalam 20 km dan harga booking dekat RM40. Sebab dah malam kan, so harga memang boleh cecah mahal sikit lah. Lagipun aku gunakan kereta yang what can I say, kereta mahal sikit, so memang fare dia agak tinggi. Sepanjang jalan memang aku perasan rider ni senyap dan banyak pandangan luar tingkap je. Dia mengelamun apa tak tahulah aku kan. So disebabkan tu aku lebih malas. Aku malas lah nak tegur kan. Perempuan lagi pun kalau cakap banyak nanti kan dia ingat kita nak cuba try dia kan. So aku pun biar je lah, biar dia pandang luar kan. Rupa-rupanya tempat yang dia nak drop ni pun masuk taman rumah dan hujung bukit tu aku memang yakin dah tak ada perumahan dan yang ada cuma kubur je kat situ. Tapi aku husnuzon je, yakinkan diri mungkin rumah dia yang paling hujung jalan ni. Jadi bila aku tanya dia nak dropkan dia di kawasan mana, tiba-tiba kan aku terbau wangi yang teramat-amat serta merta kereta aku berkabus. Sejuk cuaca macam kat overseas tu, aku tergamam tau. So, cermin aku ni semua berkabus, macam tak nampak luar apa semua. Dan macam kita duduk kat luar negara, macam tu lah lebih kurang. So aku pun tergamam. Dalam 5 minit aku cuba nak relate kan, mana rider aku. Bila aku toleh ke belakang, kereta aku kosong, tak ada orang. Aku yakin memang aku tak dengar bunyi orang buka pintu ke keluar daripada kereta aku ni kan. Dan rider ni bayar tunai dan dia tak ada bagi aku duit untuk trip hantar dia. Kurang ajar betul Jin. Jin naik Grab free, dia nak naik kereta aku free je tu, macam main belah macam tu kan, tak nak bayar. So aku pun cuba cancel trip aku dari handphone aku, tapi tak dapat. Macam server ni ada problem dan tak ada button cancel job kat situ. Tu yang buat aku terkedu seorang-seorang dalam kereta ni. Dan tiba-tiba ada orang ketuk tingkap kereta aku. Aku terkejut gila. Aku turunkan tingkap dan aku nampak seorang pakcik tua bagi salam. Assalamualaikum, dia tanya aku. Buat apa kat lorong, kat hujung lorong ni? Terdiam, tak mampu aku nak berkata-kata. Pakcik ni pun jemput aku ke rumah dia. Nanti dia akan ceritakan bila dia tengok muka aku dah pucat macam kain telekung. Aku pun ikut pakcik ni. Berani dong kau ni. Pakcik ni sebab rumah dia ni di hujung jalan ni dan aku undur kereta aku untuk ke rumah dia. So aku masuk ke dalam rumah dia. Isteri pakcik ni ke dapur untuk buatkan air minum untuk tetamu tak diundang macam aku ni lah kan. Pakcik tu start bercerita, dah banyak dah orang sesat kat sini hantar pendatang tu. Pendatang pula, benda lah tu lah Aku pun pandang pelik pakcik, tengok pakcik ni. Macam mana pula dia tahu aku bawa benda tu ke situ? Dia cakap bukan aku seorang yang pernah kena tumpang macam tu. Tapi sebelum ni Jin tu tumpang kereta orang, naik motor tapi bukan naik Grab car berbayar. Tapi ni pun dia naik kereta tak bayar, so masih naik free jugalah. Pakcik tu pun suruh aku minum air yang dibancu isteri dia dan air tawar untuk pulihkan semangat aku. Dia suruh aku call family aku dulu.
untuk datang ambil aku, sebab aku rasa lemah sangat nak drive untuk balik rumah seorang-seorang. Aku call bini aku ajak adik ipar aku teman datang ke rumah pakcik ni. So aku cerita dengan pakcik ni yang aku ni drive grab car, tiba-tiba dapat request. Aku cerita lah from the start to until the end apa jadi. Tiba-tiba dapat request dan aku tak tekan accept pun job, tapi terus ada dalam trip aku. Tapi bila aku scroll history job yang aku ambil, booking ni tak ada. Jadi macam mana tadi? Padahal masa aku nak cancel job tak boleh pula. Bijak betul jin iblis ni pakai apps Grab booking driver pelik bin ajaib. Tapi itulah yang aku alami. Dan esoknya tu aku terus terdemam seminggu babe. Bujur bini aku jaga sampai sekarang aku masih buat Grab car dan Uber demi mencari rezeki untuk keluarga aku. The end. So masa kejadian ni adalah sebelum puasa tahun ni, bulan April or Mei kata dia. Jadi cerita ni macam mana? Ini adalah kisah yang terakhir. Jadi saya harap anda semua enjoy dengan kisah-kisah yang saya ceritakan pada kali ini. Dan harap anda semua berpuas hati lah. Sebab saya cuba sampaikan mana yang saya mampu lah. Lebih daripada tu saya pun bukannya terror sangat. Okey. Jadi sebarang komen dan like dan share dari anda semua adalah amat dihargai. Terima kasih pada yang sudah subscribe di channel ni, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Setiap subscribe anda adalah ibarat satu semangat buat saya untuk terus berkarya, dan bantulah saya untuk membuat banyak-banyak video untuk anda semua yang baik, yang berkualiti. Jadi anda semua enjoy. Jadi insya-Allah, sebelum apa, akhir kata daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.